10 pulau paling berhantu di dunia. Bercuti ke pulau sudah tentu satu pengalaman yang sangat mengujakan. Menikmati pantai dengan pemandangan lautan membuatkan hati tenang dan tenteram. Terdapat begitu banyak pulau eksotik di dunia yang boleh anda jadikan destinasi percutian. Namun, tidak semua pulau mempunyai suasana percutian yang menyeronokkan. Sebahagian daripadanya dikenali sebagai pulau yang mempunyai kejadian seram dan aneh. Berikut adalah beberapa pulau paling berhantu di dunia. Nombor 10. Pulau White England. Pulau ini sangat kerap diperkatakan dengan kisah-kisah mistik. Ada hospital terbengkalai bekas pusat rawatan penyakit berjangkit pada abad ke-19. Pengunjung pada zaman sekarang sering terserempak dengan manusia menangis di jendela hospital tersebut. Dahulunya, di sini banyak berlaku kemunculan nota misteri secara tiba-tiba dan penampakan roh yang menyeramkan. Ramai yang percaya bahawa ada kisah satu amalan membuka portal roh gelap yang dipercayai digunakan dalam ritual pagan. Oleh itu, banyak kisah yang menakutkan berlaku seawal abad ke-12. Walaupun saiznya yang agak kecil, Isle of Wight dikatakan antara pulau yang sangat kerap berlaku aktiviti paranormal dengan pelbagai jenis hantu berlega di sekitar pulau. Penampakan gaib yang telah direkodkan termasuk sami hantu, hantu orang rom yang berarak dan kelibat wanita berpakaian kelabu. Nombor 9. Pulau Norfolk, Australia. Jarak pulau ini cukup jauh dari Australia, iaitu 1,400 km dari timur daratan Australia. Oleh kerana jaraknya yang jauh, pulau ini telah dijadikan penempatan para penjenayah paling jahat yang menerima hukuman mati atau penjara sehingga tamat riwayat mereka di sini pada awal abad ke-17. Terlalu banyak roh yang tidak tenang di pulau ini menyebabkan banyak gangguan berlaku yang pelbagai. Antara gangguan yang sering berlaku sekitar awal abad ke-19 ialah kelibat askar zaman dahulu yang berpakaian uniform lengkap. Bayangan manusia seolah-olah sedang terjerut lehernya di pokok-pokok besar sekitar pantai. Para pengkaji paranormal sering ke pulau ini untuk menjejak kehidupan gaib yang sering diperkatakan di pulau ini. Eksplorasi mereka sering membuahkan hasil yang memuaskan setelah menjelajah dan menjejaki alam roh di pulau ini. Nombor 8. Pulau North Brother, Amerika Syarikat. Pulau ini sudah tidak lagi didiami manusia sejak 55 tahun lalu. North Brother Island pertama kali dihuni pada tahun 1885. Sejarah pulau ini diisi dengan penyakit dan kematian. Tak lama selepas dihuni hingga tahun 1943, pulau ini dijadikan tempat kuarantin bagi orang-orang yang dijangkiti penyakit berbahaya. Berbagai musibah yang terjadi di pulau ini. Pada tahun 1904, sebuah kapal wap bernama General Slocum terbakar dan tenggelam di perairannya. Sebanyak 1,021 mayat tersadai di pesisiran pantai beberapa hari kemudian. Hanya 321 orang yang selamat. Beberapa pengunjung yang berjaya ke pulau ini sering diusir oleh keribat-keribat manusia berbaju seperti zaman dahulu berkeliaran pada waktu malam. Nombor 7. Pulau Muñecas, Meksiko. Bukan manusia yang memenuhi pulau ini, tetapi ratusan boneka tergantung di pohon. Menurut cerita orang tempatan, boneka itu dipenuhi roh seorang gadis yang tenggelam di sana. Semasa berada di Las Monicas, ramai pengunjung mendakwa dirinya dihantui hantu seorang budak perempuan yang lemas di sebuah terusan berhampiran. Dia mendakwa selalu terdengar tangisan hantu kanak-kanak itu dan mendengar bunyi tapak kakinya pada waktu malam. Ada percaya insiden itu benar-benar berlaku dan seorang lelaki bernama Barrera yang menjumpai mayatnya tetapi dihantui dengan penyesalan kerana gagal menyelamatkan kanak-kanak perempuan itu. Nombor 6. Pulau Deadman, Kanada. Pokok-pokok di pulau ini dipenuhi dengan keranda berisi tengkorak. Ekoran pulau ini pernah menjadi lokasi peperangan pada tahun 1888. Di pesisiran pantai pulau ini penuh dengan tengkorak dan tulang temulang manusia. Pengunjung kini kerap mendengar suara jeritan minta tolong dari hutan. Salah satu kisah yang mengerikan adalah orang yang menebang pokok di kawasan ini untuk tujuan pembangunan biasanya akan menjadi gila. Di sini juga sering terjadi hal-hal aneh angkara perbuatan dari makhluk gaib seperti suara aneh yang tiba-tiba muncul dari pohon, jeritan suara yang sangat mengerikan dan sosok hantu yang menakutkan.
Nombor 5. Pulau Corregidor, Filipina. Pulau ini pernah menjadi lokasi bunuh diri ribuan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Pada awal tahun 1945, faktor kejatuhan Jepun ketika itu ialah pengeboman dari udara dan laut oleh tentera Amerika. Pasukan Jepun akhirnya menyerah kalah kepada pasukan Amerika dan Filipina pada Februari 1945. Ramai tentera Jepun telah membunuh diri kerana untuk mengelakkan diri dari menjadi tawanan perang. Semenjak itu, pengunjung sering terlihat kelibat askar Jepun sedang berkawat di sekitar pulau ini. Terowong luas di bawah tanah pulau ini menjadi tempat yang paling menyeramkan kerana sering kelihatan kelibat askar Jepun meraung kesedihan di dalamnya. Kononnya, koridor terowong yang gelap adalah tempat tentera Jepun melakukan aksi bunuh diri sebelum dikalahkan oleh musuh. Nombor 4. Pulau Hashima, Jepun. Pulau Hashima ialah sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang kira-kira 15 km dari Nagasaki. Pulau ini diberi nama samaran Pulau Kapal Perang kerana bentuknya. Walau bagaimanapun, pulau ini ditinggalkan tidak bermakna kosong kerana makhluk halus sering menghuni pulau dan bangunannya. Orang yang menjadi buruh paksa di pulau ini menamakan Pulau Neraka kerana kira-kira setiap 4 daripada 5 orang pekerja mati setiap bulan. Walaupun kisah hitam sudah lama berlalu, bayangan roh buruh dan ahli keluarganya masih berlega di sini. Nelayan yang berlayar berhampiran pulau itu mendakwa mereka telah mendengar suara meraung kesakitan dari dalam bangunan. Cahaya pelik sering kelihatan dan hembusan nafas ketengkuk kerap dirasai oleh pengunjung. Orang ramai mengatakan mereka yang ke dalam bangunan pulau itu selalu disentuh oleh tangan gaib dari celah-celah batu. Ramai pengunjung mengadu mereka merasakan ada sesuatu yang mengikut balik selepas mereka melawat pulau seram ini. Ada yang diganggu setiap malam sehingga kemurungan tahap untuk membunuh diri. Nombor 3. Pulau Alcatraz, Amerika Syarikat. Pulau ini adalah bekas pulau penjara di antara paling ketat pada zaman dahulu. Pengunjung di sini kerap mendengar suara jeritan pada malam hari, terutama di sel 14D. Ada juga pengunjung yang datang ke pulau ini hilang tanpa jejak. Ramai banduan Alcatraz menjadi gila dan beberapa banduan melakukan bunuh diri yang mengerikan. Sel 14D adalah salah satu sel yang tahanan dihantar sebagai hukuman mati. Pengunjung sering melaporkan merasakan kesejukan yang menyelubungi bilik, seperti lebih daripada satu roh masih ada di sana. Pada tahun 1940-an, seorang lelaki meninggal dunia dalam sel 14D. Pengawal mendapati dia tercekik di atas lantai biliknya. Khabar angin mengatakan, pada malam sebelum kematiannya, dia terus menjerit bahawa seekor makhluk dengan mata bercahaya cuba membunuhnya. Malah, ada yang melaporkan sering mendengar bunyi seperti orang dicekik hingga mati. Semenjak itu, sesiapa yang ditempatkan ke dalam sel itu akan berakhir dengan kematian yang tragis dan misteri. Sehinggalah pada suatu masa, sel itu ditutup untuk selamanya. Nombor 2. Pulau Daksar, Kroasia. Pulau ini menjadi saksi pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Parti Yugoslavia pada era Perang Dunia Kedua. Pelakuan kejam ini bermula apabila Parti Yugoslavia merayakan kemenangan mereka ke atas Nazi. Semasa malam sambutan kemenangan itu, ahli Parti Yugoslavia menangkap sisa-sisa Nazi yang masih ada dan menyeksa mereka sehingga mati. Namun cara mereka sangat tidak adil. Mereka menangkap orang-orang hanya berdasarkan tekaan dan tiada pengesahan yang sebenar sama ada orang itu pengikut Nazi atau tidak. Mereka tidak sempat untuk membela diri. Mangsa korban terus dibunuh dengan ditembak berkali-kali sebaik tiba di Pulau Daksar. Tradisinya lagi, mayat mereka dicocok dengan pedang berkali-kali dan dibiarkan begitu saja tanpa pengebumian. Sejak itu, pulau ini menjadi bahan cerita hantu dan mistik. Cerita dari nelayan tentang roh yang marah yang berkeliaran di pulau itu untuk membalas dendam. Akhirnya, pulau itu dibiarkan kosong. Suara-suara teriakan korban diakui sering terdengar di tengah malam. Nombor 1. Pulau Poveglia, Itali. Pulau kecil ini pernah menjadi pulau pembuangan pesakit wabak maut berjangkit yang dipanggil The Black Death. Sekitar tahun 1347,
hingga 1351. Separuh dari tanah di pulau ini tersimpan beribu-ribu tulang manusia dan abu mayat yang mati semasa era wabak ini berlaku. Kira-kira 160,000 orang Venezia diperkatakan terkubur di sana. Kebanyakan daripada individu yang dihantar itu sebenarnya tidak dijangkiti wabak berkenaan. Namun, disebabkan ketakutan yang memuncak, mereka diheret ke Pulau Poveglia dan dibuang bersama-sama mayat mangsa wabak yang sudah mereput. Lama-kelamaan, mayat mangsa wabak The Black Death mula memenuhi Pulau Poveglia sehingga ribuan daripadanya terpaksa dibakar hidup-hidup. Menurut kisah pelancong-pelancong yang mendakwa pernah menjejakkan kaki ke pulau berhantu itu, mereka melaporkan terdapat perasaan yang berat menyelubungi diri sebelum satu suara yang garau menghalau mereka keluar dari situ. Pulau Poveglia dibiarkan sepi tanpa penghuni selama beberapa abad, sehinggalah pada tahun 1922, sebuah hospital psikiatri telah dibina lengkap dengan menara loceng yang amat besar di pulau tersebut. Di sini, misteri bermula. Pesakit yang dimasukkan ke hospital tersebut mula mengadu yang mereka sering terserempak dengan jelmaan dan hantu yang dipercayai roh-roh mangsa wabak terdahulu. Setiap malam, para pesakit telah diganggu dengan bunyi jeritan dan esak tangis roh yang meminta bantuan. Belum cukup dengan misteri yang melanda hospital tersebut, seorang doktor dikatakan cuba untuk membina namanya dengan mencari penawar bagi penyakit mental yang dialami pesakit di situ. Dia mula menjalankan eksperimen dengan menyeksa pesakit-pesakit. Saban malam, suara pesakit yang disiksa kedengaran memecah kesunyian kawasan kepulauan tersebut. Dikatakan doktor itu telah menggunakan pelbagai peralatan seperti pahat dan tukul dan eksperimen yang didakwa dijalankan untuk mencari penawar bagi penyakit gila yang dihidapi penyakit di sana. Pesakit yang tidak mempunyai waris pula menerima nasib yang lebih parah. Mereka dibawa ke loteng menara dan akan menerima pelbagai jenis seksaan sehingga meninggal dunia. Kebanyakan pesakit mati dalam keadaan yang mengerikan. Gangguan demi gangguan misteri terus dirasai oleh pesakit di hospital tersebut. Dalam masa yang sama, mereka juga terpaksa menanggung seksaan doktor tersebut. Pesakit hidup dalam ketakutan sepanjang berada di situ. Selepas bertahun-tahun menjalankan kegiatan gilanya, doktor tersebut dikatakan mula diganggu dengan bayangan-bayangan mangsanya yang datang menuntut keadilan terhadap kematian mereka. Menurut kisah, doktor berkenaan telah menamatkan riwayatnya sendiri dengan terjun dari menara, yakni tempat dia menyeksa semua pesakit dalam hospital itu. Menurut seorang jururawat yang juga merupakan saksi kejadian, doktor gila itu tidak mati serta-merta selepas jatuh dari menara. Tetapi sewaktu dia sedang terbaring di bawah, tiba-tiba muncul satu jelmaan kabus besar yang kemudian mencekik dirinya sehingga mati. Selepas kejadian itu, bunyi loceng besar di menara tersebut didengari hampir setiap hari. Hospital berkenaan ditutup tidak beberapa lama kemudian. Kerajaan Itali mengambil alih pengurusan Pulau Poveglia buat seketika sebelum ianya dijual semula.